Menjaga pusat tahanan parti tidaklah semudah membeli kata. Menarik untuk kami kongsikan dengan anda tentang program vaksinasi yang dicadangkan untuk dijalankan ke atas pendatang asing tanpa izin atau parti. 5 hari lalu, seramai 16 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Pembangkang menggesa kerajaan membuat ketetapan yang jelas mengenai kedudukan parti dalam usaha mereka mendapatkan suntikan vaksin. Dalam kenyataan tersebut, mereka menyifatkan pendirian Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin bahawa agensi di bawahnya akan menahan parti sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 dikhawatiri akan mengakibatkan jangkitan semakin meluas. Apa tidaknya, ini kerana operasi penahanan parti dalam 2 minggu ini boleh menyebabkan sebahagian besar mereka bersembunyi dan tidak tampil mendapatkan vaksinasi secara sukarela. Ini masalah kritikal yang perlu diselesaikan segera. Kami meminta Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyelesaikan pencanggahan dalam dasar yang dibuat Hamzah. Sementara itu, 2 hari kemudian, Hamzah menegaskan bahawa usaha kerajaan untuk melaksanakan operasi menahan pendatang asing tanpa izin untuk tujuan pemberian vaksin COVID-19 tidak sepatutnya dipertikaikan kerana membabitkan keselamatan rakyat di negara ini. Menurutnya, kumpulan ini yang berisiko membawa jangkitan COVID-19 dalam komuniti dan membahayakan kesihatan masyarakat. Kumpulan tanpa dokumen ini mungkin tidak ramai, kira-kira 10,000 hingga 20,000 orang. Sebab itu, kita mahu dapatkan atau tangkap mereka. Kita mahu tanya kenapa tinggal di negara ini, berapa lama, bagaimana cara mereka masuk. Jika dia masuk melalui lorong tikus, maknanya dia melakukan kesalahan tegasnya. Sekejap, Parlimen telah meluluskan bajet 3 bilion ringgit untuk vaksinasi 70% penduduk Malaysia. Di luar Parlimen diumumkan tambahan 2 bilion ringgit lagi dengan sasaran 80% penduduk. Ini bererti 5 bilion ringgit dibelanjakan, tidak termasuk tambahan-tambahan lain di luar pengetahuan ahli-ahli Parlimen kerana Parlimen digantung tidak bertali. Parti Amanah Negara Amanah melalui kenyataan media yang dibuat oleh Naib Presidennya, YB Ustaz Hasanuddin Muhammad Yunus mendesak agar sasaran 80% penduduk Malaysia divaksinasi dapat dipercepatkan. Mereka melahirkan rasa kecewa dengan kecelaruan dan kelembapan kerajaan menguruskan hal ini. Katanya pada 17 Februari 2021 melalui kenyataan akhbar, Menteri Penyelaras Vaksin Khairi Jamaluddin memberi jaminan pendatang asing tanpa izin tidak akan ditahan apabila mereka tampil untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ini bertujuan untuk memastikan terputusnya rantaian pandemik COVID-19. Kalau warga negara Malaysia sahaja yang mendapat vaksin, sedangkan di sekeliling kita masih ada pendatang asing yang tidak divaksin, kita tidak akan mencapai imuniti kelompok dan wabak ini akan terus membunuh, kata Khairi. Ingatkah anda, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham pula pernah mengatakan bahawa masalah COVID-19 meningkat di Sabah tahun lalu berpunca daripada parti. Kerajaan telah membelanjakan berbilion ringgit wang rakyat, namun kerajaan sendiri mengeluh berlaku kelembapan proses vaksinasi disebabkan pelbagai alasan. Antaranya, rakyat tidak hadir ke pusat vaksin. Bukan semua orang mahir menggunakan aplikasi internet. Sistem IT dan MySejahtera yang bernilai 70 juta ringgit dilihat gagal mempercepatkan vaksinasi untuk rakyat Malaysia. Bagaimana pula hendak menguruskan pemberian vaksin untuk warga asing dan parti? Langkah untuk menahan parti di saat pelbagai SOP yang mengelirukan dan ketika lockdown dilaksanakan akan lebih menakutkan mereka. Ini tentunya menyebabkan mereka terus bersembunyi dalam komuniti dan keluar bergaul dengan kita tanpa kita sedari. Keadaan begini lebih berbahaya dalam jangka masa panjang. Jika kerajaan ingin meneruskan penahanan parti, beberapa perkara perlu diambil kira. Pertama, adakah penguatkuasa pelbagai agensi kini bersedia dalam keadaan tiada penambahan anggota baharu di immigration dan jabatan penjara serta menggantikan aset-aset logistik yang telah usang? Kedua, jika ada penambahan anggota, sudahkah kesemua mereka disuntik dengan vaksin? Bagaimana pula ahli keluarga mereka? Yang ketiga, apakah pusat-pusat tahanan mempunyai cukup kaki tangan kesihatan yang dilengkapi PPE, nisbah jumlah tandas dan kemudahan lain seperti yang disyorkan oleh WHO? Dan yang keempat, bagaimana pula penjarakan sosial di dalam pusat tahanan bagi menampung lebihan parti nanti?
Amanah bertanya, apakah Kerajaan Perikatan Nasional masih tidak mengambil iktibar penjara dan pusat tahanan yang telah dijangkiti COVID-19 secara meluas sebelum ini? Pegawai dan anggota penguatkuasa sudah keletihan sejak PKP 1.0. Mereka akan lebih terdedah kepada jangkitan COVID-19 jika kebajikan dan fasiliti kesihatan untuk penjawat awam serta keluarga tidak dipenuhi. Jangan membuat keputusan yang sembrono dan kemudian mudah mengubahnya semula atau kita panggil sebagai U-turn hingga bertembung sesama jemaah menteri. Rakyat menilai bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri KDN bercanggah dengan Menteri Penyelaras Vaksin. Kami hanya mahu kerajaan mengurus isu parti yang boleh menjadi salah satu mata rantaian penyebaran COVID-19 dengan bijaksana serta diikuti tindakan susulan, bukan lepas tangan atau menyalahkan agensi lain serta mencabar ahli parlimen untuk mencari penaja urusan vaksinasi. Menurut kenyataan itu, barang diingat, wahai Kerajaan Perikatan Nasional, menjaga pusat tahanan parti tidak semudah membeli katak yang suka melompat. Inilah bukti sebenar kerajaan gagal.